PRU 15 peluang tamatkan riwayat politik Anwar. Azmin dakwa Anwar pengkhianat sebenar. Mahathir dakwa tertipu dengan Tommy Thomas. Anwar hentam Perdana Menteri sementara sebab tolak debat. Pilihan Raya Umum ke-15 adalah peluang terbaik bagi rakyat Perak untuk menamatkan hayat politik Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, kata seorang pemimpin UMNO. Anwar tiada jasa di Tambun, Perak dan beliau bukan aset penting yang mesti diberikan kemenangan. Malah ini kesempatan terbaik kepada orang Perak untuk menamatkan hayat politik Anwar Ibrahim. Jadi biar Tambun menjadi bukti sejarah Anwar Ibrahim hilang pengaruh di sini, kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO Syamsul Anwar Nasarah dalam satu hantaran di Facebook. Ia susulan kenyataan Pengerusi Pakatan Harapan Perak Mujahid Yusof Rawa yang berkata rakyat Perak bertuah kerana Anwar yang juga Presiden PKR akan bertanding di negeri itu. Ini kerana belum pernah sebarang ahli Parlimen Perak yang pernah menjadi Perdana Menteri, kata naib Presiden amanah itu yang dipetik Portal Malaysia Gazette. Syamsul seterusnya mengingatkan bahawa pengundi mereka juga mesti menolak bersatu. Mengalahkan Anwar Ibrahim bukan bermakna kita bagi kemenangan kepada bersatu, kerana bersatu juga mesti dikalahkan. Kita yakin pertandingan 3 penjuru akan memberikan kelebihan kepada calon Barisan Nasional, katanya. Syamsul berkata pemimpin Pakatan Harapan sering menukar kerusi yang ditandingi mereka sehingga tidak mampu berkhidmat untuk pengundi mereka. Saya harap kita sedar pimpinan Pakatan Harapan termasuk Anwar Ibrahim sering bertukar kawasan bertanding setiap kali PRU kerana semasa mereka menjadi wakil rakyat di kawasan sebelumnya, mereka tidak bekerja untuk rakyat. Sebab itu mereka berpindah kawasan. Anwar Ibrahim dari Port Dickson ke Tambun jadi pemilih di Parlimen Tambun. Jangan tersilap langkah, katanya. Selain Anwar, Syamsul juga menggesa rakyat untuk menamatkan hayat politik Pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Dr. Mahathir Mohamad. Kita mesti jadikan PRU ke-15 medan menamatkan hayat politik Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir Mohamad kerana dua watak ini telah merugikan negara sejak sekian lama, katanya. Untuk rekod, Anwar minggu lalu mengucapkan selamat tinggal kepada pengundinya di Port Dickson dan mengesahkan bahawa dia akan bertanding di Tambun pada PRU 15. Peletakan jawatan bagi memaksa pilihan raya kecil diadakan di Kajang dan Port Dickson adalah contoh sebenar bagaimana pengundi dikhianati dan bukannya peristiwa langkah syaitan, kata Ketua Penerangan Perikatan Nasional Azmin Ali dalam temu bual dengan Astro Awani malam semalam. Azmin berkata Anwar Ibrahim memaksa penyandang kedua-dua kerusi parlimen di Kajang dan Port Dickson itu yang sihat dan berkemampuan untuk meletakkan jawatan masing-masing pada 2014 dan 2018. Ini kata Azmin bagi membolehkan Anwar mengambil alih kedua-dua jawatan tersebut demi kepentingan peribadi. Kedua-dua wakil rakyat masih hidup, masih berkhidmat, dipilih oleh rakyat semasa PRU, tetapi kerana nafsu serakah seseorang, maka wakil rakyat ini dipaksa untuk meletakkan jawatan untuk membolehkan beliau menjadi Menteri Besar Selangor pada ketika itu. Apakah kita lupa? Apakah ini bukan pengkhianatan namanya? Soal Azmin. PRK Kajang diadakan selepas penyandangnya Lee Chin Cheh terpaksa berundur untuk memberi laluan kepada Anwar dan kemudiannya Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengambil alih jawatan Menteri Besar Selangor daripada Khalid Ibrahim. Walaupun Azmin tidak menyokong langkah Kajang seperti ia dinamakan kemudiannya, namun dia akhirnya mendapat manfaat kerana dipilih menggantikan Khalid pada September 2014. PRK Port Dickson pula menyaksikan penyandangnya Daniel Balagopal Abdullah berundur untuk memberi laluan kepada Anwar yang baru sahaja diberikan pengampunan atas semua sabitan kesalahannya sebelum ini. Ketika itu Azmin adalah antara pemimpin tertinggi Pakatan Harapan yang lantang berkempen untuk Anwar. Azmin yang sering digelar pengkhianat oleh penyokong Pakatan Harapan kerana peranannya menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang, berkata dia tidak layak diberi label berkenaan, tidak seperti mereka yang mendalangi pilihan raya kecil Kajang dan Port Dickson. Dia menjelaskan bahawa dirinya tidak pernah melompat dari satu parti ke parti yang lain. Dakwanya dia dipecat daripada PKR kerana terlalu kritikal membidas parti. Tuduhan bahawa kita golongan katak adalah tidak berasas kerana saya dan kumpulan saya dipecat akibat tidak wujud demokrasi dalam parti lama. Kita tidak boleh menegur, tidak boleh bagi pandangan yang berbeza. Maka ada pihak yang merasakan kekuatan mereka dicabar, maka mengambil keputusan untuk memecat saya. Itu bukan masalah bagi saya. Perjuangan masih diteruskan, katanya.
Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata dia melantik Tommy Thomas sebagai Peguam Negara atau AG kerana dikenali sebagai tidak berat sebelah, namun persepsinya berubah sebaik saja Thomas menerbitkan buku memuarnya. Kata Mahathir pelantikan Thomas adalah berdasarkan fakta bahawa dia merupakan peguam yang patuh kepada kedaulatan undang-undang. Mahathir berkata hanya apabila Thomas menulis buku My Story, Justice in the Wilderness, barulah dia mula menyuarakan pendapatnya. Pelantikannya dilakukan sebelum dia menulis buku itu. Kami tahu pada masa itu bahawa dia seorang peguam yang berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Jadi dia dilantik kerana dia dikenali untuk itu. Beliau tidak berat sebelah memihak kepada kerajaan. Malah dia sangat mengkritik saya semasa saya menjadi Perdana Menteri. Dia tidak berat sebelah, sebab itu dia dilantik, kata Mahathir, yang cuba aja membentuk kerajaan perpaduan di bawah pimpinannya mencetuskan langkah syaitan yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Mahathir berkata jika dia boleh membuat keputusan itu semula, dia akan melantik seseorang yang tidak berat sebelah. Dalam pada itu, Mahathir memuji Peguam Negara sebelum ini, Abdul Ghani Patail, atas kesediaannya menyiasat bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung penglibatannya dalam skandal 1MDB. Mahathir berkata apabila Najib tahu mengenainya, dia memecat Abdul Ghani dan segera melantik Muhammad Apandi Ali. Ketika Apandi dilantik, dia mengisytiharkan Najib tidak bersalah. Tetapi kemudian apabila Thomas dilantik, Peguam Negara mendapati terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Najib. Thomas setelah melihat bukti memutuskan bahawa ini mesti dihantar ke mahkamah. Apabila ia dihantar ke mahkamah, 9 hakim dan 3 mahkamah dalam tempoh 4 tahun memutuskan bahawa Najib telah melakukan banyak jenayah yang menunjukkan Apandi tidak melakukan kerjanya dengan betul, dakwa Mahathir. Apandi menggantikan Abdul Ghani sebagai Peguam Negara dari 2015 hingga 2018 sebelum Thomas menggantikannya pada 2018. Mahathir juga menjawab tuduhan Thomas dalam memuarnya, menyatakan kerajaan Melayu tidak kompeten untuk mentadbir negara. Negara ini telah merdeka lebih 65 tahun. Selama lebih 60 tahun, kerajaan negara ini didominasi oleh orang Melayu. Ia menjadi harimau Asia yang menunjukkan prestasi terbaik dari semua bekas tanah jajahan British. Jadi anda tidak boleh menyalahkan orang Melayu kerana tadbir urus yang buruk kerana mereka membangunkan negara ini sedangkan British tidak melakukannya, kata bekas Perdana Menteri itu. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyela Ismail Sabri Yaakob susulan keengganan Perdana Menteri sementara itu menyertai sesi perdebatan di antara calon-calon Perdana Menteri parti politik yang bakal bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Merujuk Ismail Sabri sebagai Mael, Anwar secara terbuka menolak dakwaan Perdana Menteri sementara itu bahawa berdebat bukan budaya dalam politik Malaysia. Sebaliknya, kata Presiden PKR itu, perbahasan adalah penting kerana pemimpin yang korup dan zalim mampu mengekalkan kuasa sekiranya mereka berjaya memperbodohkan rakyat. Mael, kamu ini dari zaman mana? Parlimen itu tempat bahas. Sekolah yang berjaya, universiti yang berjaya itu menganjurkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif yang membolehkan perbahasan. Ulama-ulama besar zaman silam hidup dengan penuh perbahasan, soal jawab dan pembinaan pendapat. Bezanya ialah kita guna istilah baik tak maki dan menghina orang, katanya pada majlis jelajah Mega Harapan di Alu Gajah malam semalam. Anwar minggu lalu mengemukakan cadangan agar 3 calon Perdana Menteri yang bertanding dalam PRU kali ini dipertemukan dalam acara debat. Anwar merupakan calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, manakala Ismail Sabri ditonjolkan sebagai Wakil Barisan Nasional. Satu lagi gabungan pada PRU15 ialah Perikatan Nasional yang menampilkan Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun bagi Ismail Sabri, amalan berdebat untuk calon Perdana Menteri bukanlah budaya di negara ini selain menganggap ia tidak ada faedah yang dapat diperolehi daripada sesi tersebut. Menurut Perdana Menteri sementara itu, UMNO dan Barisan Nasional akan menyertai pilihan raya umum pada bulan depan dengan kepercayaan yang ada pada rakyat. Ismail juga berkata semua calon kini sibuk berkempen di kawasan masing-masing. Tambahan pula katanya ahli politik sedang sibuk berkempen di kawasan masing-masing.